kita punya pembelajaran akan dirakam, jadi kawan-kawan yang tak dapat nak join kita insya-Allah akan dapatlah nampak antum punya perbualan. Dan apabila muallim maklumkan untuk unmute, masing-masing boleh unmute. Bila muallim katakan semua sekali mute, boleh mute. Okey. Siapa yang nak tanya boleh unmute dan tanya, lepas tu boleh mute balik. Okey, terima kasih. Ainul Madiah boleh mute. Okey, insya-Allah muallim akan share screen. Muallim akan share screen, jadi insya-Allah semua sekali boleh bagi tumpuan dan sebentar lagi kita akan buat quiz. Kita tengok siapa yang bagi tumpuan dan siapa yang tak bagi tumpuan. Ya. Sebab ada quiz di akhir kita punya meeting ni insya-Allah. Okey. Muallim akan share screen. Sekejap je. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Akidah tahun 5. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan unit 1 dan juga unit 1 sehinggalah unit 3. Okey, kita tengok. Yang ini buku teks tahun 5. Pelajaran 1. Pelajaran 1 berkenaan dengan agama Islam. Bagi tumpuan nanti akan ada ujian. Muallim akan ambilkan markah, lepas tu kita akan bincangkan. Tujuan agama Islam diturunkan. Okey, yang ini masuk ya dalam ujian sebentar lagi, dalam kuis sebentar lagi. Jadi pastikan semua sekali boleh bagi tumpuan. Siapa yang nak markah lebih boleh tulis apa yang muallim cakap ni. Terus tulis. Jadi masing-masing boleh buka balik buku tersebut. Tapi buku teks diharamkan untuk buka ya, masa kuis nanti buku teks kena tutup. Antum cuma boleh buka buku catatan sahaja. Okey, antum hanya boleh buka buku catatan saja. Buku teks tak nak buka. Islam adalah cara hidup yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah. Adibah, apa itu Islam? Adibah, apa itu Islam? Semula, Adibah, apa itu Islam? Adibah tak dengar. Okey, Aliyah, apa itu Islam? Aliyah boleh jawab? Islam adalah cara hidup yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus, Aliyah. Okey, muallim akan tanya semua orang ya. Okey, semua sekali boleh tutup video. Aliyah boleh tutup video, Fakhri boleh tutup video. Umar boleh tutup video. Nurin boleh tutup video, Nurin. Okey. Terima kasih. Semula, kalau ada tanya apa itu Islam? Islam ialah cara hidup yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah. Okey. Kenapa dipanggil cara hidup? Siapa yang belum unmute tu, siapa yang belum mute tu boleh mute kan? Boleh ada dengar suara ni. Aliyah boleh mute. Fakhri mute, Hajjah Islam mute. Okey. Fahri mute. Bila muallim tanya nanti baru unmute balik. Kalau tak nanti bercampur-campur suara. Aliyah mute ya. Okey, itu adalah Islam. Semula Islam adalah cara hidup yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah. Okay, kita tengok. Tujuan agama Islam diturunkan. Kalau kita tengok dalam buku teks, kenapa agama Islam diturunkan? Kerana kejap ada murid masuk ni. Kejap. Okey. Islam sebagai rahmat daripada Allah. Rahmat tu adalah kasih sayang.
Okey, Maklim tanya pada Hasya Husna. Hasya Husna, rahmat tu apa? Hasya Husna, rahmat tu apa? Hasya Husna, rahmat tu apa? Ha? Hasya, rahmat tu apa? Rahmat. Ya, ni agama Islam sebagai rahmat. Rahmat tu apa Hasya Husna? Ni rahmat ni. Rahmat. Islam sebagai rahmat. Maklim baru cakap tadi. Azim. Azim. Rahmat tu apa Azim? Tanda kasih sayang. Kasih sayang. Bagus Azim. Bagi tumpuan. Islam sebagai rahmat daripada Allah, maksud dia Islam adalah sebagai tanda kasih sayang Allah kepada umat manusia. Okey. Terima kasih Azim. Seterusnya, kenapa agama Islam diturunkan oleh Allah untuk menunjukkan kelemahan manusia? Untuk menunjukkan kelemahan manusia. Kenapa kita perlu tahu kelemahan kita? Syakil. Boleh jawab? Kenapa kita kena tahu kelemahan kita, Syakil? Boleh unmute. Kenapa kita kena tahu kelemahan kita? Syakil, ada tak? Syakil? Sekejap. Okey, Syakil. Kenapa kita kena tahu kelemahan kita, Syakil? Boleh tak? Syakil boleh unmute? Maklim tanya ni. Syakil, kenapa kita kena tahu kelemahan kita? Okey, tak apa. Untuk? Terus? Untuk tanda kita kelemahan ni. Tanda kita? Okey, tak apa. Maklim pergi pada Uzair. Uzair boleh jawab kenapa kita kena tahu kelemahan kita? Uzair. Uzair? Uzair ada tak di sana? Uzair? Kalau tak tahu cakap tak tahu, jadi Maklim boleh bagi pada orang lain. Uzair, kenapa kita kena tahu kelemahan kita, Uzair? Uzair tak dengar ya? Kalau tak tahu cakap tak tahu, Maklim boleh bagi pada orang lain. Okey, tak apa, Maklim bagi tahu. Nanti dalam ujian pastikan antum dapat jawab. Pastikan dalam ujian antum dapat jawab. Kenapa kita perlu tahu kelemahan diri kita? Kerana bila kita tahu tentang kelemahan diri kita, barulah kita boleh menjadi baik. Kalau kita tak tahu kelemahan, macam mana kita nak tutup kelemahan tu dengan kita perbaiki kelemahan yang kita ada. Okey, Hasya Husna boleh mute ya. Hasya Husna boleh mute. Kalau tak nanti suara-suara Hasya tu akan masuk. Okey, seterusnya. Kenapa agama Islam diturunkan? Untuk memansuhkan agama-agama yang terdahulu. Untuk memansuhkan agama-agama yang ada pada zaman dahulu, iaitu agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Isa, agama Nabi Musa. Jadi agama-agama tersebut dimansuhkan dan syariat yang ada pada hari ini hanyalah syariat agama Islam. Okey, Maklim akan stop sharing. Maklim akan tengok. Azim boleh tutup video. Kalau tak nanti kita punya pembelajaran akan stuck sikit.
Kaisara, okey bagus. Okey, jadi bila Muallim maklumkan untuk mute boleh mute. Aliyah dan Zaid tak mute lagi. Aliyah dan Zaid boleh mute. Zaid ada di sana? Zaid boleh mute ya. Kalau tak nanti akan ada dengar suara-suara yang lain. Okey. Kita teruskan. Bila Muallim panggil nama, boleh unmute dan boleh jawab. Kalau tak tahu cakap tak tahu tak apa. Nanti Muallim akan terangkan. Sebab kejap lagi kita akan buat latihan. Okey. Seterusnya, untuk melengkapkan agama samawi terdahulu. Okey, untuk melengkapkan agama samawi terdahulu. Apa itu agama samawi? Iaitu agama-agama yang diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Okey, macam agama yang dibawa oleh Nabi Musa, agama yang dibawa oleh Nabi Daud dan sebagainya. Seterusnya, untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ni adalah untuk faedah hidup manusia. Okey, sebab Allah yang menjadikan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita. Seterusnya, Islam sebagai rahmat daripada Allah. Jadi apabila Muallim terangkan tentang rahmat, nanti dalam ujian antum pastikan boleh dapat jawab. Siapa yang tak tahu ambil pensel ataupun pen, tulis dalam buku. Kalau siapa-siapa nak tanya boleh unmute dan tanya sahaja, insya-Allah. Muallim akan bagi kuis tersebut dalam masa 15 minit. Semua sekali boleh jawab dalam masa 15 minit tanpa membuka buku teks. Tapi Muallim benarkan untuk antum buka buku catatan yang antum telah catatkan apa yang Muallim maklumkan. Okey, nanti kita tengok siapa yang dapat jawab dengan baik, siapa yang tak dapat jawab dengan baik. Pastikan antum bagi tumpuan insya-Allah. Tajuk-tajuk yang masuk dalam kuis adalah unit 1 sampai unit 3 sahaja. Ada 3 soalan je, tak banyak. Jawapan mesti dalam bentuk subjektif. Boleh tulis dalam Jawi ataupun tulis dalam Rumi. Tak ada ABC. Jawapan dalam bentuk subjektif macam esei ataupun karangan. Jadi antum boleh jawab macam soalan subjektif. Okey. Islam sebagai rahmat daripada Allah. Saya mendapati manusia mempunyai kelebihan berbanding makhluk Allah yang lain. Okey, mana nak tanya pada siapa lagi yang belum Muallim tanya? Syamimi. Okey, Syamimi boleh jawab. Syamimi dengar tak? Boleh unmute Syamimi. Syamimi. Sekejap ya. Syamimi ada di situ? Ataupun Azra? Azra? Syamimi. Syamimi dah ada. Syamimi ataupun Azra. Apa kelebihan yang ada pada manusia? Azra ataupun Syamimi? Okey, boleh jawab. Azra ataupun Syamimi. Apa yang ada pada manusia yang lebih daripada makhluk yang lain? Okey, go Azra. Apa lebihnya manusia daripada kucing? Apa lebihnya manusia daripada monyet? Azra, go. Kita ada akal. Kita ada akal. Monyet ada akal tak? Ha? Monyet ada akal tak? Tak. Tak ada? Okey, bagus. Monyet sebenarnya dia ada akal tapi akal dia terhad kepada kehidupan dia. Kalau dia tengok ada pisang dengan dia tengok ada batu. Kan? Jadi dia akal dia guna untuk kehidupan dia. Tapi akal manusia melebihi daripada akal-akal makhluk Allah yang lain seperti kucing, seperti serangga dan sebagainya. Okey. Bagus Azra. Kelebihan. Kalau kita tengok dekat bawah ni, manusia dikurniakan akal oleh Allah untuk mentadbir alam ini. Okey, manusia dikurniakan
akal oleh Allah untuk mentadbir alam ini. Maksud dia manusia dia perlu menjaga alam sekitar. Dia perlu menjaga dunia ni. Dia perlu menjadi khalifah di dunia ini. Supaya dunia ini dalam keadaan yang baik. Sebab dunia ni kalau kita tengok sebelum penciptaan Nabi Adam, dunia ini telah dihuni oleh bangsa-bangsa jin. Dan juga bangsa-bangsa, ada juga selain daripada jin, iaitu bangsa-bangsa selain daripada jin yang bentuk dia macam manusia. Dan mereka saling membunuh antara satu sama lain, bergaduh. Tapi alhamdulillah ada manusia ni peradaban dapat berkembang dengan baik. Walaupun ada setengahnya yang suka berperang dan bergaduh. Adakah akal semata-mata boleh digunakan untuk mentadbir alam ini? Yang ini ditanya oleh kawan dia. Kawan dia pula jawab, akal tidak mampu memahami semua perkara di alam ini. Yang ini. Akal tidak mampu untuk memahami semua perkara. Ada akal-akal kita yang kita tak boleh nak fikir. Kan? Yang kita tak boleh nak fikir. Contohnya, malaikat dia bergerak sangat laju. Macam mana malaikat bergerak sangat laju? Sekelip mata, tiba-tiba dah sampai. Jadi kita tak boleh nak fikirkan tentang berkenaan dengan akal sahaja. Tapi kita kena mentadbir alam ini dengan bantuan wahyu Allah iaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi bagaimana kita boleh mentadbir alam ini dengan baik? Untuk mentadbir alam ini dengan baik, kita memerlukan panduan agama. Jadi yang ini yang Muallim cakap ni, nanti antum boleh jawab dalam ujian yang akan Muallim terangkan sebentar nanti. InsyaAllah Muallim akan bagi link. Jadi semua sekali perlu buka dalam laptop ataupun dalam phone masing-masing. Muallim bagi masa 15 minit dan boleh nyatakan. Okey. Oleh kerana Islam adalah agama yang paling sempurna, maka orang yang paling memahami ajaran Islam dan bertakwa adalah yang paling layak mentadbir alam ini. Jadi kalau kita nak pilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang paling memahami agama Islam. Yang paling memahami agama Islam. Kita tak boleh nak pilih pemimpin yang tidak memahami agama Islam sebab akan jadi masalah nanti. Dan yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa kepada Allah. Okey, Muallim nak tanya kepada, boleh unmute ya. Muallim nak tanya pada Nurin. Nurin boleh unmute? Okey, Nurin boleh unmute? Boleh buka mikrofon Nurin. Nurin ataupun Fakhri. Nurin atau Fakhri boleh unmute. Okey. Takwa maksud dia apa Nurin? Takwa. Apa itu takwa? Akidah dia sangat signifikan dengan takwa. Sangat berkait rapat dengan takwa. Nurin, takwa tu apa? Kalau tak tahu tak apa, cakap je tak tahu. Muallim bagi orang lain. Nurin, takwa tu apa? Boleh, Malim. Apa? Maafin dia sikit, Malim. Ya, takwa tu apa Nurin? Ha? Takwa tu apa? Muallim ada tunjuk kat sini, takwa. Ni. Agama yang paling sempurna. Takwa tu agama yang paling sempurna. Okey, terima Salah. kasih. Salah pula. Apa dia Nurin, takwa tu? Okey, tak apa, Muallim cakap je. Takwa ni adalah berasal daripada perkataan wiqayah. Takwa berasal daripada perkataan wiqayah. Nurin boleh mute balik Nurin. Suara adik-beradik Nurin masuk dalam ni. Jadi yang lain-lain tu agak terganggu. Nurin boleh tutup mikrofon. Okey. Takwa berasal daripada perkataan wiqayah. Waw baris bawah, qa baris atas, ya baris atas. Wiqayah. Wiqayah maksud dia adalah pemeliharaan Allah terhadap diri kita. Pemeliharaan Allah terhadap diri kita
yang berpandukan daripada Al-Quran dan hadis. Itu adalah takwa. Pemeliharaan Allah terhadap diri kita berpandukan daripada Al-Quran dan hadis. Jadi orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling banyak mengetahui tentang agama Islam. Okey, boleh take note berkenaan dengan takwa. Takwa kita akan ulang banyak kali. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kat sini menggunakan agama Islam, maklim highlight kat sini, menggunakan agama Islam sebagai panduan untuk kita hidup di dunia ini. Yang ini adalah sebagai panduan. Jadi akal perlukan panduan kepada makhluknya. Okey, seterusnya kita baca afaghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Okey. Maksudnya, apakah mereka mencari agama selain pada agama Allah? Padahal kepada Allah tempat taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi. Sama ada dengan rela hati ataupun terpaksa. Dan kepadanya mereka dikembalikan. Okey. Agama Allah ini adalah bertuhankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan taat kepadanya. Sama ada kita suka, iaitu para malaikat dan orang-orang yang taat, ataupun terpaksa, iaitu syaitan dan iblis. Syaitan dan iblis tetap mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan dia, tetapi dia ingkar pada perintah Allah. Jadi manusia lebih teruk daripada syaitan jika tidak mengikuti agama Allah. Sebab syaitan pun dia mengakui agama Allah tu adalah agama yang hak. Agama Allah adalah agama yang benar. Tetapi kalau manusia ni dia tak mengaku bahawa agama Islam adalah agama yang hak, agama Islam adalah agama yang benar, dia lebih teruk daripada syaitan. Islam mengatur kehidupan manusia dalam aspek berikut: jasmani, harta benda, rohani, akhlak, masyarakat dan juga peribadi. Ada berapa ni semua sekali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 perkara yang Islam telah mengatur kehidupan dia. Okey. Kita tengok seterusnya. Sebelum kedatangan Islam, jahiliyah dan selepas kedatangan Islam ada perbezaan di situ. Okey, kita tengok bawah sebelum kita masuk pada tajuk yang ketiga. Islam menunjukkan kelemahan manusia. Bila-bila masa Mu'alim akan stop. Lepas tu Mu'alim akan sharekan berkenaan dengan kuis, jadi antum boleh bersedia. Manusia merupakan sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah, berbeza makhluk lain. Manusia dikurniakan akal. Kat sini ada lagi akal dan kebolehan untuk membuat pilihan. Okey. Kan? Kalau kucing dia tak adalah nak pergi sekolah sebab dia tak ada kebolehan untuk buat pilihan. Jadi kecetekan ilmu. Manusia ada kecetekan ilmu. Manusia hanya dapat mengetahui apa yang dilihat, didengar dan dirasai oleh yang disampaikan kepadanya sahaja. Kalau dia tidak disampaikan, dia tak tahu. Macam orang buta, orang pekak dan sebagainya. Namun tidak dapat mencapai keluasan ilmu Allah. Perbezaan antara ilmu manusia dan ilmu Allah adalah seperti satu titisan air berbanding seluruh lautan di dunia ini. Jadi beza yang sangat besar. Orang ni dia pandang bandingkan saiz diri kita dengan planet lain dan matahari. Kalau sempat nanti Mu'alim akan sharekan tentang video macam mana saiz kita sangat kecil berbanding dengan alam semesta yang Allah jadikan. Okey. Ilmu ghaib seperti kehidupan hari akhirat, syurga dan neraka disampaikan oleh Allah kepada manusia melalui perantaraan para rasulnya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat ke-85. Okey, secara ringkasnya, kenapa kita kena tahu tentang kelemahan diri kita? Yang pertama, untuk kita tambah baik apa yang ada pada diri kita. Jika kita tidak mengetahui kelemahan diri kita, maka kita tidak akan tambah baik. Yang kedua, kita perlu sedar bahawa diri kita ni tak ada apa-apa. Allah yang menjadikan kita dan Allah yang mengajarkan kita ilmu-ilmu yang telah disampaikan daripada Nabi, daripada ulama, daripada guru-guru dan daripada pengalaman kita sendiri. Allah yang ajarkan. Jadi
kita perlu sedar bahawa kita ini lemah dan kita perlu tambah baik. Sebab kemuliaan diri kita bukan hanya pada harta, tidak pada pangkat, tidak juga pada para rupa. Tetapi kebaikan yang ada diri kita bergantung kepada ilmu yang kita ada. Orang akan memandang tinggi terhadap ilmu kita. Kita akan dijaga oleh ilmu kita. Tetapi bila harta kita banyak tapi kita tak ada ilmu, maka satu masa manusia akan memandang hina pada diri kita. Maknanya nampak ada beberapa orang yang angkat tangan. Okey, Maknanya stop sharing. Umar Ishak ada angkat tangan, boleh unmute Umar Ishak. Umar Ishak boleh unmute. Ya. Ada angkat tangan, kenapa Umar? Maknanya nampak ada angkat tangan kat situ. Ada apa nak tanya? Oh, tertekan. Okey. Habis dah penerangan Muallim. Semua sekali boleh buka video. Muallim akan sharekan link kuis sebentar lagi. Okey, buka video. Okey, nanti Muallim akan share link tersebut dalam chat kita. Tahu tak? Dalam Zoom ni dia ada chat. Dalam chat tu antum boleh klik, lepas tu dia akan terus hantar kepada kuis yang Muallim akan share sebentar lagi. Muallim akan bagi masa 15 minit, lepas tu kita akan bincangkan apa yang telah antum jawab nanti dan akan ada markah untuk setiap orang. Jadi soalan-soalan dia berkenaan dengan kenapa agama Islam diturunkan, apa itu Islam, kenapa kita kena tahu kelemahan diri kita, dan terangkan sedikit berkenaan dengan Islam sebagai rahmat. Okey, Islam sebagai rahmat. Apa yang telah kita bincangkan, Muallim harap dapat faham. Ada tak apa-apa nak tanya? Sebelum Muallim sharekan kuis. Boleh unmute dan tanya. Jangan tanya dulu, nanti tak dengar. Tak. Siapa yang jawab? Siapa yang tanya tu? Siapa nak tanya? Nak tanya boleh tanya sekarang. Nanti Muallim akan sharekan link berkenaan dengan kuis sebentar lagi. Nanti kita tengok siapa yang dapat markah banyak. Sebab kuis yang ini dia agak sukar. Dia bukan ABC. Dia antum kena tulis. Ada tak nak tanya? Okey. Ya, Azin.